Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa anta muyassir li kulli amrin. Amma ba'd. Sama-sama kita teruskan lagi muhadharah kita dalam Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kita dah masuk pada topik perbahasan. Kita dalam babul af'al wa anwa'iha. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Al-af'alu thalathatun madin wa mudari'un wa amr. Nahwu daraba wa yadribu wa drib. Fal-madi maftuhul akhiri abadan والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب 10 وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وأن وما ومهما وإزما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذن في الشعر خاصة. Itu matan Muqaddimah Ajurumiyah keseluruhannya dalam babul af'al. Kita dah sentuh fi'il madhi dan fi'il amar. Kita buat ulangan untuk fi'il madhi dan fi'il amar sepintas lalu. Takut ada yang tak hadir sebelum kita masuk kepada fi'il mudhari'. Kita dah sentuh fi'il madhi, macam mana kita nak i'rab secara detail ataupun terperinci. Kita dalam babul af'al. Yang pertama kita ada fi'il madhi. Kita dah bincang cuma sepintas lalu. Okey, dia kata fal madhi maftuhul akhiru abadan. Fi'il madhi ni selama-lamanya mabni 'alal fathi. Pertama sekali, kaedah yang kita letakkan al-af'al, al-aslu fil af'al mabniyah kan. Al-aslu fil af'al mabniyah. Jadi asal bagi fi'il adalah mabni. Kalau yang keluar daripada mabni itu kita perlu cari sebab. Okey. Al-aslu fil af'al al-bina. Sebab apa? Fi'il kita ada 3, madhi, mudhari' dan amar. Madhi dan amar kedua-duanya mabni, hanya tinggal mudhari' sahaja yang mu'rab. Jadi al-aslu fil af'al al-bina. Di dalam fi'il madhi tak ada khilaf mengatakan bahawasanya fi'il madhi ni mabni. Kufiyun ke basriyun ke semua kata mabni. Cuma ada tariqatul i'rab. Ada 2 cara i'rab. Cara yang kurang ma'ruf dan cara yang biasa kita dengar di markas-markas sekarang lah. Cara mudah. Okey. Zahir daripada matan Muqaddimah Al-Ajurumiyah disebut fal madhi maftuhul akhiru abadan. Fi'il madhi selama-lamanya mabni 'alal fathi. Jadi, kalau melihat zahir pada lafaz Muqaddimah Al-Ajurumiyah, dia merujuk kepada tariqah yang pertama. Maksudnya jumpalah fi'il madhi macam mana sekalipun, semua kita akan i'rab mabni 'alal fathi, mabni 'alal fathi. Tak kira dalam tasrih 14 daripada nombor 1 sampai ke 14, tak kiralah fi'il tu didahului oleh, diakhiri dengan huruf salim ataupun huruf mu'tal, kesemuanya kita akan sebut mabni 'alal fathi. Kita akan sebut mabni 'alal fathi. Okey, macam mana nak detailkan tariqah yang pertama? Dia pecahkan al-fathi ni kepada 2. Sama ada mabni 'alal fathi al-zahir ataupun mabni 'alal fathi al-muqaddar. Ini ulangan ya. Jadi kita cepat sikit.
Okey, mabni 'ala al-fathil zahir ataupun mabni 'ala al-fathil muqaddar. Okey, mengikut tariqah yang pertama, bila antum nampak fi'il madi ni sama ada dia fi'il madi ni sama ada 3 huruf, 4 huruf ataupun 5 huruf. Tengok huruf yang terakhir. Kalau nampak huruf terakhir tersebut diakhiri dengan baris di atas, terus dia duduk bawah mabni 'ala al-fathil zahir. Tak payah sebut pun zahir, kita just sebut mabniyun 'ala al-fathi dan senyap. Tak perlu nyatakan apa-apa. Contoh kita sebut kataba, jalasa, qara'a, qama, qa'ada. Terus mabniyun 'alal fathi, maksudnya zahir, tapi tak perlu sebutlah perkataan zahir tu. Mabniyun 'alal fathi, dan antum tak perlu cari sebab ataupun apa-apa alasan. Sebab itu yang asal dia. Okey. Jadi ini adalah nak kata majoriti tak, kalau dalam tasrif kita ada bahagikan sebelum ni kan. Mabni 'alal fathi zahir dalam tasrif 14 ada 4 keadaan. Anda tak nak tulis sekali lagi. Selain tu, bila antum tengok, antum tahu dia tu fi'il madhi tapi akhir dia bukan baris atas. Dia akan duduk bawah mabni 'alal fathi al muqaddar, dan muqaddar ni ada 3 sebab. Sebab yang pertama at-ta'azzur. Okey. First sekali, bila antum nampak fi'il madhi tu tidak diakhiri dengan baris atas pada huruf terakhir, terus akan sebut mabni 'alal fathi al muqaddar dan tambah perkataan dalam i'rab mana'a min zuhuriha ke zuhurihi? Zuhurihi. Kalau dalam bab i'rab kita sebut zuhuriha sebab balik kepada dhammah, balik kepada fathah, balik kepada kasrah. Tapi dalam bab fi'il madhi ni dia kembali kepada al-fathi, dan al-fathi muzakkar, mana'a min zuhurihi. 3 faktor menyebabkan baris atas tersebut tidak ada. Yang pertama at-ta'azzur. Apa dia terjemahan ta'azzur? Mustahil. Huruf apakah yang mustahil terima baris atas ataupun terima baris? Huruf alif. Maksudnya mana-mana fi'il madhi yang diakhiri dengan huruf alif, contohnya masya, khasyiya, rama, ghaza, yang akhirnya alif, dan alif sama sekali tak boleh terima baris. Dah ulang banyak kali kan? Yang terima baris dalam muqaddam tu alif di atas a, bukan, yang sebenarnya adalah hamzah di atas a. Alif sama sekali tidak boleh terima alif, tak boleh terima baris. Okey. Bila fi'il madhi diakhiri dengan alif, kita akan terus i'rab mabni 'alal fathil muqaddar mana'a min zuhurihi at-ta'azzur. Jadi contoh kat sini kita ambil roma. Jadi macam mana nak i'rab roma? Fi'lun madin mabniyun 'alal fathil muqaddar mana'a min zuhurihi at-ta'azzur. Okey. Faktor yang kedua, okey senang. Kalau nampak fi'il madhi akhir dia baris atas, terus mabni 'alal fathi dan senyap. Kalau nampak fi'il madhi di akhirnya bukan baris di atas tapi tak terima baris, ketika tu dia muqaddar dan illah dia adalah ta'azzur. Okey, yang kedua, antum jumpa fi'il madhi tu diakhiri dengan dhammah. Akhir dia diakhiri dengan dhammah, bukan fathah. Illah yang kedua adalah ishtighalul mahal bi harakati al-munasabah. Sebab apa huruf terakhir dalam fi'il madhi tersebut tidak berbaris di atas? Sebab dia duduk dalam keadaan yang terpaksa meraihkan huruf selepasnya. Dalam tasrih 14 hanya ada satu keadaan, bila fi'il madhi diakhiri dengan wawul jamaah. Kita kata qalu, qamu, jalasu, qa'adu. Mana-mana fi'il madhi yang bersambung dengan waw jamaah, automatik fi'il madhi huruf terakhir dia akan meraihkan waw tersebut dan akan berbaris di hadapan. Macam mana nak i'rab? Fi'lun madin mabniyun 'alal fathil muqaddar mana'a min zuhurihi ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Semua ni tariqah yang pertama. Yang kenapa tak pernah ulang? Yang antum ma'ruf adalah tariqah yang kedua yang belum kita sebut lagi. Kalau yang tak datang muhadarah sebelum ni lah, itu ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Hanya ada satu dalam tasrif fi'il madhi yang 14, ketika fi'il madhi bersambung dengan waw jamaah. Qala, qala, qalu. Yang terakhir, ishtighalul mahal
bisukunin aridin. Setakat tu pun tak apa. Kalau tak nak sambung daf'an litawali arba'i mutaharrikat. Kalau berhenti setakat tu pun tak apa. Okey. Fi'il madhi sama ada antum akan jumpa akhir dia berbaris di atas. Itu mabni alal fathih zahir. Kadang-kadang fi'il madhi tu tak ada baris. Sebab apa? Sebab akhir dia alif. Mabni alal fathil muqaddar mana amin zuhurihi at-ta'azzur. Ada satu je keadaan fi'il madhi berbaris di hadapan bila bersambung dengan waw. Mana amin zuhurihi istighalul mahal bi harakatil munasabah. 80% yang berbaki dalam tasrih kita jumpa berapa itu? Tolak 4, tolak 1. Ada 9. 9 keadaan daripada tasrih 14. 9 daripada 14 dia duduk dekat sini. Fi'il madhi tersebut diakhiri dengan baris mati sebab apa? Sebab bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Kita dah bincang apa dia maksud dhamir rafa' mutaharrik. Maksudnya dhamir tersebut dalam keadaan rafa' sebab apa? Sebab dia i'rab sebagai fa'il dan dhamir tersebut mestilah berbaris. Kalau tak berbaris, huruf fi'il madhi terakhir tadi tak perlu mati. Okey, masalah tasrif kita ambil daraba, darabu, darabat tak ada lagi, darabata tak ada lagi. Start pada darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Kesemua tu selepas ba tu semua kita panggil dhamir rafa' mutaharrik. Ba tu kesemuanya mati. Jadi macam mana kita nak i'rab? Fi'il madhi mabni 'alal fathil muqaddar mana'a min zuhurihi ishtighalul mahal bisukunin 'arid. Kalau panjangnya daf'an litawali arba'i mutaharrikan. Tapi kalau sebut istighalul mahal bisukunin 'arid pun sudah selesai. Contoh dia darab tu. Boleh? Okey, sebab nak cakap ini ulangan jadi kita cepat-cepat. Okey, tariqah itu tariqah yang pertama yang kurang makruf tapi itulah zahir daripada muqaddimah al-ajrumiyah. Sebab dia sebut apa? Fal madhi maftuhul akhiru abadan. Jadi tariqah yang pertama ni adalah tariqah hakikat sebenar. Maksudnya fi'il madhi dalam mana-mana keadaan sebenarnya dia semuanya mabni alal fathi. Cuma fathi tu kadang zahir, kadang-kadang muqaddar. Tariqah yang kedua dia ibarat nak memudahkan mubtadi'in. Seolah tariqah ni tariqah majazi, bukan hakiki. Sebab dia terus taksimkan fi'il madhi ni ada 3 keadaan. Maksudnya terus antum tengok fi'il tu. Kalau fi'il tu akhirnya baris atas, mabni alal fathi. Kalau fi'il madhi tu akhirnya berbaris di hadapan, mabni alal dhammi. Kalau fi'il tu akhirnya mati, mabni alas sukun. Maksudnya dia ada alal fathi, ala dhammi dan ala as-sukun. Ambil 3 keadaan ni, bahagi kepada keadaan tadi. Okey, cuma dalam tariqah yang kedua, dia melihat terus kepada zahir kalimat. Antum tengok ujung kalimah daraba, jelas nampak fathah terus mabni alal fathi. Tetapi dalam tariqah yang kedua, al-fathi di sini tetap dibahagi kepada 2. Tetap dibahagi kepada zahir dan al-muqaddar. Boleh? Ini ulang, kita laju sikit. Tetapi al-muqaddar yang dimasukkan dalam tariqah yang kedua hanya ada satu sebab. Apa sebab dia? At-ta'azzur sahaja. Al-muqaddar dalam tariqah yang kedua yang dimasukkan hanyalah ta'azzur. Maksudnya mabni 'alal fathil muqaddar. Sebab apa tak boleh jelaskan? Sebab diakhiri dengan alif, mustahil alif terima baris. Okey, yang dalam tariqah pertama tadi muqaddar ada 3 sebab. Ta'azzur, istighalul mahal bi harakatil munasabah, yang terakhir istighalul mahal bi sukunin arid. Sebab yang kedua dan sebab yang ketiga tadi terus dinyatakan i'rab yang nampak zahir dalam kalimat. Bila diakhiri dengan waw terus sebut mabni ala dhammi. Mabni ala ad-dhammi, lepas tu sambung litisalihi biwaw al-jamaah. Dalam mana? Ini hanya dalam satu keadaan dalam tasrih. 9 lagi fi'il dalam tasrih 14 yang diakhiri dengan sukun terus mabni ala sukun, sambung litisalihi
bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Dan tariqah yang kedua ni lah yang ma'ruf, yang diajarkan kebiasaannya untuk mubtadi'in. Maksudnya melihat kepada zahir kalimah. Kalau antum nampak zahir tu terus bari atas, sebut mabni alal fathi dan tak perlu nyatakan sebab. Apa-apa perkara asal tak perlu nyatakan sebab. Tapi mabni ala dhammi dan mabni ala sukun sebab bukan asal, perlu sebut litisalihi dan litisalihi sebab dia bukan asal. Boleh? Itu untuk fi'il madhi sepintas lalu. Takut-takut ada yang tak datang dan nak dengar. Ke ada soalan untuk fi'il madhi? Okey? Boleh? Berpindah kepada amar, kata Ibnu Ajurum, fal madhi maftuhul akhiru abadan wal amru majzumun abadan. Okey, ini hanya perkongsian fawaid saja. Dalam fi'il madhi tak ada khilaf mengatakan fi'il madhi tu mabni. Tapi dalam fi'il amar ada khilaf di antara Basriyun dan Kufiyun. Kufiyun dia cakap fi'il amar mu'rab macam fi'il mudhari'. Tapi Basriyun cakap fi'il amar mabni. Tapi siapa yang rajih? Yang rajihnya adalah Basriyun yang mengatakan fi'il amar adalah mabni. Tapi di sini Ibnu Ajurum dipertikaikan. Ada orang cakap melihat kepada uslub Ibnu Ajurum menyebutkan majzumun abadan, difahami bahawasanya Ibnu Ajurum ni adalah Kufi, bukannya Basri. Di antara sebabnya adalah daripada uslub dia menggunakan majzum. Sebab majzum ni istilah yang kita gunakan dalam nahwu, kita ada istilah tu tak boleh nak suka-suka pindah. Istilah majzum ni kita gunakan untuk fi'il mudhari' dalam mu'rab lah, majzum. Sebab dalam mabni istilah dia adalah sukun. Jadi istilah majzum tu adalah untuk fi'il mudhari'. Macam mana sekalipun dia, walaupun contohlah tidak semestinya hanya kerana satu bab kita boleh nyatakan dia tu adalah kufi. Tak, mungkin kerana dalam bab ni dia rajihkan pendapat tu. Tapi kalau melihat kepada Syekh Muhyiddin, walaupun Ibnu Ajurum sebut majzumun abadan dalam syarah Tuhfah Saniyah, dia nyatakan fi'il amar ni adalah mu'rab. Okey, jadi tak perlu lihat kepada istilah. Tetap kita balik kepada fi'il amar ni mabni. Boleh? Jadi, sebelum ni mungkin setengah faham fi'il amar ni, fi'il madhi mabni alal fathi, fi'il madhi mabni alal fathi, fi'il amar mabni alal sukun. Bukan. Fi'il amar dia mabni, tapi macam mana hukum mabni dia? Mabni ala slownya keletih dah. Ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Okey. Dia mabni. Okey, fi'il amar kalau kita masuk dalam sorof nanti, macam mana kita nak buat fi'il amar? Cara kita nak buat fi'il amar adalah mengambil daripada fi'il mudhari', buangkan haraf mudhara'ah. Cara nak buat fi'il amar, contoh kita kata yadribu kan. Macam mana nak buat fi'il amar daripada daraba yadribu? Ambil fi'il mudhari', first kali buang huruf mudhara'ah, lepas tu sukunkan akhir. Maksudnya ni buang huruf mudhara'ah, sukunkan akhir. Step yang terakhir, kalau huruf kedua tu mati, tambah hamzah wasal, jadilah idrib. Okey, contoh itu kalau yang mati. Kita ambil contoh, kita kata yang tak mati, qama yaqumu. Ni cari bahasa agak tak apalah. Dia akan jadi, ni tak pasal ada bab sorof pula kena bincang. Kita ambil fi'il lain. Ambil fi'il yang sulasi, ambil yang khumasi. Kita ambil tafa'ala kan. Tafa'ala yatafa'alu.
Jadi fi'il dia start pada ta lah. Ya ni haraf mudhara'ah. Ya tafa'alu. Macam mana nak buat mudhari' dia? Buang ya, jadi tafa'alu. Matikan akhir. Tafa'al. Inilah amar bagi tafa'ala ya tafa'alu. Maksudnya poin dia, fi'il amar, cara kita nak buat fi'il amar ni melihat kepada fi'il mudhari' dengan kita buang haraf mudhara'ah. Kalau huruf kedua mati, tambah alif. Kalau huruf kedua tak mati, tak perlu tambah alif. Begitu juga daripada segi hukum nahu. Fi'il amar, dia akan mabni seperti mana kalau fi'il mudhari' tu majzum. Okey, tapi sebenarnya hukum sini terbaliklah, sebab kita tak bincang lagi fi'il mudhari'. Betul tak? Sebenarnya kita bincang dulu fi'il mudhari', baru bincang fi'il amar. Tak apa, lepas ni kita nampak. Sebab lagi pun antum dah buat kotak sebelum ni kan. Dalam babul i'rab kita ada 10 kotak. Daripada 10 kotak tu kita ada 3 fi'il, betul? Kita ada fi'il mudhari' sahih akhir, kita ada fi'il mudhari' mu'tal akhir, dan kita ada af'al khamsah. Dalam kotak 3 mawadhi' i'rab kita ada sahih al-akhir, kita ada al-mu'tal al-akhir, dan kita ada al-af'al al-khamsah. Okey, ketiga-tiga fi'il ni dalam kotak yang kita dah buat dalam bab i'rab, ketika majzum, sahih akhir majzum dengan apa? Sahih akhir jazam dengan apa? Sukun. Mu'tal akhir jazam dengan apa? Hazaf haraf illah. Af'al khamsah majzum dengan apa? Hazaf nun. Ketika fi'il mudhari' kita akan i'rab sebab dia mu'rab. Kita akan sebut fi'ilun mudhari' majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Fi'ilun mudhari' majzum wa alamatu jazmihi hazfu harfi illah. Fi'ilun mudhari' majzum wa alamatu jazmihi hazfun nun. Ketiga-tiga fi'il ni, kalaulah fi'il amar tu diambil daripada dia ketika dia mudhari', macam tu jugalah hukum dia, tapi tukar perkataan tu jadi mabni. Maksudnya fi'il sahih akhir, kalau kita buat dia jadi amar, mabni ala sukun. Kalau fi'il tu fi'il mu'tal akhir, ketika kita jadikan dia sebagai amar, kita akan sebut mabni ala hazfi harfil illah. Kalau fi'il tu af'al khamsah, ketika dia amar, kita akan jadikan dia mabni ala hazfi an-nun. Boleh? Tasrif fi'il amar ada berapa? Ada? Bukan 14? 6, sebab dia hanya mukhatab. Fi'il amar ni kita nak 7 orang. Dalam tasrih 14 tu hanya 6 sahaja perkataan yang mukhatab. 3 lelaki, 3 perempuan. Kita ambil idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Betul, kita ambil satu contoh untuk mu'tal, irmi. Okey. Tasrif fi'il amar ada 6. 6 tasrif ni membetuli dalam tasrif fi'il mudhari'. Bayangkan tasrif fi'il mudhari' ada 14 kan? Start daripada nombor 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dalam kotak 14 fi'il mudhari' tu, idrib ni sama dengan, laju sikit. Idrib sama dengan ketika dia mudhari', tadribu. Idriba ni sama dengan tadribani. Idribu sama dengan tadribuna. Idribi, tadribina. Idriba, tadribani. Idribna, tadribna. Okey. Idrib ni sama dengan tadribu. Tadribu fi'il mudhari' sahih akhir ke mu'tal akhir ke af'al khamsah? Fi'il mudhari' sahih akhir. Jadi macam mana nak i'rab? Fi'il amar mabni ala as-sukun. Okey, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani. Keempat-empat ni dalam fi'il mudhari' kita panggil apa? Al-af'al al-khamsah. Jadi macam mana nak i'rab? Fi'lun mudhari' mabni ala hazfin nun. Kita tinggalkan ni jap. Irmi, sebab dalam ni semua diakhiri dengan huruf sahih. Irmi, ketika dia mudhari', apa dia mudhari' dia? Tarmi. Tarmi. Kalau nasab boleh sebut lan tarmiya.
tarmi ada ya. Okey, masukkan lam kepada tarmi. Jadi lam tarmi. Ketika dia mudhari', kalau dia majzum, wa alamatu jazmihi hazaf harf illah. Jadi fi'il amar dia pun sama. Fi'lul amri mabniyun ala hazfi harfi al-illah. Satu ni tak termasuk dalam mana-mana keadaan yang disebut. Sebab apa? Yang ni dia tak masuk dalam mawadhi' sahih akhir, tak masuk dalam mu'tal akhir, tak masuk dalam af'al khamsah. Sebab ketika dia mudhari' pun dia dah mabni. Ketika dia mudhari' dia sama dengan tadribna. Tadribna dalam fi'il mudhari' mabni ala sukun liittisalihi binunin niswah. Okey, tak apa. Boleh. Ini ulangan. Jadi itu cepat sikit Kalau ada soalan bagi tahu. Okey, cuma ada satu soalan. Ada soalan? Tak ada soalan nak soal. Sebab tak tanya pun dalam bab irmi ni. Okey, tadi anda sebut kalau fi'il tu diakhiri dengan mu'tal akhir majzum dengan hazaf harf illah. Okey, jangan salah faham. Irmi kat sini anda buat satu. Andailah irmi ni antum jadikan tasrif 6 juga. Irmi, irmia, irmu. Tak apalah, kau kena bincang panjang. Okey, syahid ana, jangan antum anggap bila dia diakhiri dengan huruf mu'tal, ke-6 tasrif ni mabni ala hazfi harfin illah. Sekali lagi, jangan antum anggap bila fi'il tersebut diakhiri dengan haraf illah, ke-6 tasrif fi'il amma dia antum akan sebut mabni ala hazfi harfin illah. Tak, nombor 1 ni sahaja. Sebab apa? Ketika keadaan yang kedua, ketiga, keempat dan kelima ni dia juga adalah af'al khamsah. Bila jadi af'al khamsah, kita tak tengok dah huruf akhir itu sahih ke mu'tal. Jadi kat sini dia sama dengan tarmiyani dalam fi'il mudhari'. Tarmiyani kalau kita masukkan lam jadi apa? Lam tarmiya, majzum wa alamatu jazmihi hazfun nun, bukan hazaf haraf illah. Jadi dalam tasrif untuk fi'il mu'tal ketika amar, yang nombor 1 ni sahaja fi'il amar mabni ala hazfi harfin illah. Yang nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 tetap mabni ala hazfin nun. Yang ke-6 ni tetap dalam keadaan memang dia dah mabni walaupun fi'il mudhari'. Boleh? Okey. Tak ada soalan, kita masuk fi'il mudhari'. Ini semua ulangan Seterusnya disebut wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba' yajma'uha qawluka anaitu, boleh na'aitu, wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Yang pertama tu disebut macam mana nak kenal fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni pada permulaannya kita akan jumpa salah satu huruf tambahan yang 4. Hamzah, nun, ya dan ta. Hamzah mewakili saya, af'alu. Nun mewakili kami, naf'alu. Ya mewakili kebiasaannya ghaib. Ta kebiasaannya mewakili khitab. Mana sebut kebiasaannya sebab tak nak bincang panjang. Apa itu bab saraf. Kita terus masuk kepada hukum ahkamul mudhari'. Okey, dalam bab fi'il madhi tak ada khilaf mengatakan dia mabni. Okey, selesai. Fi'il amar ada khilaf, ada yang kata mabni, ada yang kata mu'rab, tapi yang rajihnya dia mabni. Selesai. Yang berbaki adalah mudhari'. Mudhari' tak ada khilaf mengatakan dia adalah mu'rab. Okey. Ulang sedikit kaedah. Kita ada sebut al-aslu fil af'al al-bina. Asal bagi fi'il, kalau kita letak 90% fi'il ni adalah mabni. Hanya sedikit sahaja fi'il yang mu'rab. Sebab apa? Hanya satu daripada 3 fi'il tersebut yang mu'rab itu fi'il mudhari'. Itu pun dalam fi'il mudhari' dia mu'rab, ada 2 keadaan dia mabni. Maksudnya tak sampai 1 lah. Sebab apa? Okey, kita dah sebut sebelum ni, bila benda yang menyalahi asal, kita perlu tanya sebab. Kenapa fi'il mudhari' tak mabni? Sebab menyerupai isim.
Okey, mana-mana salah satu daripada tiga isim fi'il haraf ni, kalau ada wajah persamaan dengan yang satu lagi, hukum dia akan berubah. Sebab fi'il mudhari' ni ada beberapa persamaan dengan isim, langsung dia ambil hukum isim adalah mu'rab. Jadi hukum fi'il mudhari' juga jadi mu'rab. Kecuali dua keadaan je. Tak apalah, kita agihkan seksa ni. Ahkamul mudhari'. Al-i'rab. Mu'rab dan mabni. Maksudnya hukum fi'il mudhari'. Mula-mula sekali antum nak taksimkan fi'il mudhari' ni ada mu'rab, ada mabni. Kita mulakan yang senang. Mabni ketika yang pertama ala as-sukun. Fi'il mudhari' akan mabni ala sukun dalam satu keadaan. Bila? Hal ittisalihi binuni an niswati. Contoh kita sebut yadribna. Jadi nak laju pula sebab tadi dua tadi laju kan. Padahal ni tajuk baru, kena slow sikit lah. Okay. Fi'il mudhari' pertama sekali kita taksimkan dia kepada mu'rab dan mabni. Mabni ada dua keadaan. Pertama, mabni ala sukun. Fi'il mudhari' akan mabni ala sukun dalam satu keadaan, bila fi'il mudhari' tersebut diakhiri dengan nun niswah, sebab nun niswah berbaris. Jadi kena matikan sebelum akhir dia. Jadi yadribna macam mana kita nak i'rab? Fi'lun mudhari' terus mabni ala as-sukun. Nak sebut littisalihi binuni an niswati. Nampak je nun niswah? Maksudnya dalam tasrif 14 tu ada dua lah, yadribna dengan tadribna. Dua-dua tu cara i'rab dia adalah fi'il mudhari' mabni ala sukun littisalihi binuni niswah. Nombor 6 dengan nombor 12 dalam tasrif fi'il mudhari'. 6 dan 12. Yadribna dan tadribna. Yang kedua, mabni ala al-fathi hala ittisalihi binuni at-tawkidi al-mubashir al-mubashirah. Yes junanna. Okey, fi'il mudhari' dua keadaan mabni. Yang pertama sukun, kalau antum nampak akhir dia ada nun niswah. Nun niswah ni nun yang mewakili ramai perempuan lah. Sama ada yadribna mereka perempuan, mereka semua perempuan, ataupun tadribna kamu semua perempuan. Okay, dalam dua-dua keadaan tu fi'il mudhari', cara kita nak i'rab fi'il mudhari' mabni ala sukun liittisalihi bi nun niswah. Dalam tasrif fi'il mudhari' nombor 6 dan nombor 12. Yang kedua mabni ala al-fathi, tak ada dalam tasrif, tapi mana-mana fi'il mudhari' yang antum gabung dengan nun taukid, tak kiralah nun taukid khafifah ataupun saqilah. Khafifah ni yang mati, saqilah yang bersabdu. Kedua-duanya bila antum sambung dengan nun taukid fi'il mudhari' terus, kita akan i'rab fi'lun mudhari'un mabni ala al-fathi liittisalihi binuni at-tawkidi al-mubashirah. Kait ni jangan tinggal, tapi anda tak nak syarah hari ni sebab akan cari pasal lah. Kalau nak sebut mubashirah ni 2 muhadarah pun tak habis. Jadi anda tak akan sebut. Tapi jangan tinggalkan dalam i'rab sebab kait ni terlalu penting. Tanpa mubashirah hukum dia berbeza. Boleh? Dalam fi'il mudhari' kalau berhubung dengan nun taukid, kalau terjemah bahasa Melayu secara langsung,
ketika tu fi'il mudhari' tadi mabni ala al-fathi, mabni ala al-fathi liittisalihi binuni taukidi al-mubashirah. Ana tak nak masuk juga. Perlu sebut sikit lah. Sebab apa? Tanpa kait mubashir ni, fi'il mudhari' tadi mu'rab bukan mabni. Tanpa kait mubashir tadi, maksudnya kalau fi'il mudhari' tu lepas dia bukan nun secara direct, bukan secara direct dia jumpa dengan nun, ketika tu dia mu'rab, dia bukan mabni. Okey. Ana cuma nyatakan apa yang dimaksud dengan direct dengan bukan direct. Kalau huruf, kita tengok dalam fi'il, mana huruf terakhir fi'il? Contoh kita sebut yadribu. Mana huruf akhir? Ba. Kalau ba tu yang berhubung dengan nun, kita akan baca macam mana? Yadribanna. Itu baru kita panggil mubashir. Tapi kalau yang bersambung dengan nun taukid itu bukan huruf terakhir tapi benda lain, ketika tu dia bukan dalam mabni alal fathi tapi duduk dalam mu'rab. Contohnya apa? Yadribunanna. Yadribunanna. Maksudnya mana-mana af'al khamsah. Dengan senang kata lain, mana-mana af'al khamsah yang berhubung dengan nun taukid, dia bukan duduk bawah ni. Sebab apa? Dia tak berhubung dengan nun taukid tadi secara langsung. Habis tu siapa yang berhubung? Waw jamaah, alif tasniyah ataupun ya muannathah mukhatabah. Jadi hilang kait mubashir tadi. Cerita panjang dia biar dulu. Boleh? Okey, tadi kita sebut al-aslu fil af'al al-bina. Boleh? Hukum asal bagi kesemua fi'il mabni, tapi ada satu fi'il dia mu'rab, fi'il mudhari'. Sebab apa? Sebab ada wajah persamaan dengan isim. Habis tu kenapa wujud taksim ni? Sekali lagi, walaupun anda dah ulang 2-3 kali. Kenapa dalam dua keadaan ni fi'il mudhari' kembali mabni? Okey, bila kita dah setuju fi'il mudhari' ni ada wajah persamaan dengan isim, tak ada pengecualian lah, semuanya akan ambil hukum isim dan kesemuanya mu'rab. Tapi ketika berhubung dengan nun niswah, ketika berhubung dengan nun taukid, dia kembali mabni. Sebab apa? Sebab nun niswah dan nun taukid adalah keistimewaan fi'il, tidak masuk pada isim. Walaupun ada wajah persamaan dengan isim, tetapi dia ada khususiat. Khususiat tu hanya ada pada fi'il. Kekuatan fi'il tadi dia kembali kuat, jadi dia kembali mabni bukan mu'rab. Jadi kecuali dua keadaan je fi'il mudhari' akan mu'rab. Boleh? Itu dah ulang 3 kali ataupun lebih. Habis untuk bab mabni, sebab yang panjangnya mu'rab. Tapi lakaran yang pertama sekali, sebab tak muat buat ni, kita akan padam. Pecahkan fi'il mudhari' kepada mu'rab dan mabni. Kenapa kita dahulukan mabni walaupun perbahasan mu'rab yang panjang? Sebab mabni senang. Jadi kita mulakan dengan mabni. Pecah kepada mu'rab. Apa kata Ibnu Ajrum? Wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Daripada perkataan tu, wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, keluar 3 hukum. Daripada mu'rab ni keluar 3. Marfu', mansub dan majzum. Okay, jadi itu lakaran untuk hukum fi'il mudhari'. Pecahkan mabni dan mu'rab. Mu'rab tu taksimkan kepada 3, marfu', mansub dan majzum. Marfu' maksudnya fi'il mudhari' tersebut marfu'. Bila? Kita akan sebut li tajarrudihi ani nasibi wal jazimi. Selama mana fi'il mudhari' tadi tidak dimasuki oleh amil nasab yang belum kita bincangkan ataupun amil jazam yang kita akan bincangkan selepas ni, selama mana fi'il mudhari' tadi tidak berhubung dengan amil nasab ataupun amil jazam, keadaan fi'il, dan bukan dalam dua keadaan ni, bukan berhubung dengan nun niswah, bukan berhubung nun taukid. Nun niswah dengan nun taukid ni masuklah amil nasab, masuklah amil jazam, tetap hukumnya mabni. Nama pun mabni, tak berubah kan. Selain pada dua keadaan, kalau tak masuk lam dan saudara-saudara dia, tak masuk lan dan saudara-saudaranya, ketika tu fi'il mudhari' tersebut marfu' li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Okey, marfu'. Alamat rafu' macam mana nak tahu? Kembali ke dalam
peta yang kita dah buat 10 kotak mawadhi'ul i'rab. Sebab fi'il mudhari' terbahagi kepada 3 kan. Fi'il mudhari' sahih akhir, mu'tal akhir dan af'al khamsah. Jadi alamat marfu' melihat kepada kotak tu lah, ada yang alamat rafa' dia dhammah zahirah, ada yang dhammah muqaddarah, ada alamat rafa' dia nun, subutun nun kalau al-af'al al-khamsah. Maksudnya dalam tasrih 14 tu, kalau fi'il tu fi'il sahih yang bukan diakhiri dengan huruf illah, selain daripada af'al khamsah, kita akan sebut marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mana-mana af'al khamsah marfu'un wa alamatu raf'ihi subutu an-nun. Boleh? Jadi fi'il mudhari' hukum asal dia marfu' selama mana tak ada amil nasab dan amil jazam. Okay, kita nak bincang alamat rafa' sebab alamat rafa' kita dah ambil dalam bab ma'rifati alamatil i'rab. Alamat rafa' sama ada dhammah ataupun subutun nun, dua je. Cuma dhammah tu ada zahirah, ada muqaddarah. Bila masa muqaddarah? Kalau diakhiri dengan waw dan ya. Sebab dan waw dan ya ni siqal untuk terima baris dhammah. Dia kata wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Okey, itu tajuk kita malam ni lah. Mansub ni ketika iza dakhala alaihi nasibun. Majzum ni iza dakhala alaihi jazimun. Bila masa fi'il mudhari' marfu' ketika dia bukan mabni dan masuk kepada dia amil nasab. Bila majzum, bila masuk kepada fi'il mudhari' tersebut amil jazam. Selagi boleh tak padam, kita tak payah padam dulu. Okey. Okey, marfu' ada masalah. Marfu' tak ada masalah kan sebab hukum asal. Okey, kita masuk dalam amil nasab. Dia kata hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Fi'il mudhari' akan kekal marfu' sehinggalah masuk amil nasab dan amil jazam. Lalu dia detailkan siapa dia, apakah amil nasab dan apakah amil jazam. Dia start dengan amil nasab, fan nawasibu asyaratun. Wa hiya an wa lan wa izan wa kai wa la mukai wa la muljuhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Betul? Ada 10. Kalau antum buka dalam buku peringkat mutawassit ataupun muntahi, hanya akan jumpa amil nasab ni ada 4 sahaja. An, lan, izan dan kai. Tapi oleh kerana muqaddimah ajrumiyah ni diletakkan untuk mubtadi', dia tak nak bagi mubtadi' fikir apa dia mudmarah, apa dia yang zahirah, langsung dia nyatakan amil nasab ada 10. Kata fan nawasibu asyaratun. Dia kata amil nasab ni ada 10, yang sebenarnya hakikatnya adalah 4 sahaja. Okey. Disebut an, lan, izan, kai, la mukai, la muljuhud, hatta al-jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Kalau mengikut kehendak Ibnu Ajrum, kita tak perlu syarah lah. Maksudnya semua tu kalau jumpa lepas dia baca baris atas. Tapi kita ra'i juga syarah sebab kemungkinan kita singkatkan masa. Yang dimaksud dengan 10 tadi, kalau kita nak taksimkan, benda ni ada dalam syarah Tuhfah Saniyah, boleh rujuk. Taksim dia terbahagi kepada 3, ataupun antum boleh taksimkan kepada 2, yang kedua tu bahagi 2, sama je. Boleh juga nak buat 3 terus ataupun 3 terus, ataupun 2 yang nombor 2 tu bahagi kepada 2. Yang pertama ni taksim daripada 10 ni. Nasibun binafsihi. Dia menasabkan fi'il mudhari' selepasnya dengan diri dia sendiri. Maksudnya dia memang dia amil. Dan sebenarnya itulah amil nasab yang sebenar. Apa dia? An, lan, izan dan kai. Mengikut tertib dalam matan ajrumiyah. An, walan, wa izan, wa kai. 4 ni kita panggil nasibun binafsihi. Maksudnya memang fi'il mudhari' selepas tu mansub dengan dia. Maksudnya kalau kita sebut lan yanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bilan, kita akan sebut mansubun bilan, mansubun bi an, mansubun bi izan, mansubun bi kai.
Tapi dua taksim selepas ni kita akan sebut mansubun bi'an. Boleh? Taksim pertama ni kita akan sebut mansubun, dan kita akan nyatakan bi'an ataupun bilan ataupun bi'izan ataupun bikai. Sebab dia nasibun bi nafsihi, dia sendiri merupakan amil nasab. Yang kedua, nasibun pada hakikatnya bi'an mudmaratan jawazan. Kalau mengikut matan Ibnu Ajrum, dia tak nak taksimkan macam ni, sebab tu dia sebut 10. Tapi sambil-sambil kita ambil tarik tengah-tengah lah, bukan mubtadi sangat, bukan mutawassit sangat lah. Kita tak detailkan sangat, tapi kita sebut dia sebenarnya dia bukan amil nasab. Amil nasabnya adalah an. An tu tadi disembunyikan. Tapi apa hukum sembunyi an tu? Harus. Apa amil tersebut? Dalam ikut tertib, lam, an, lan, izan, kai, lamukai dipanggil, ataupun dengan kata lain lamut ta'lil. Mana-mana antum jumpa dalam Quran huruf lam, selepas dia fi'il mudhari' tu nasab. Bukan lam tu yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung, tetapi ada an yang tersembunyi. Maksudnya yang kelima daripada 10 yang dinyatakan dalam Ajurumiyah, la mukai, dia bukan amil nasab hakiki tapi majazi. Sebab apa? Di sebalik tu ada an yang tersembunyi. Dan apa hukum sembunyi an tersebut? Harus. Contohnya kita boleh sebut li'an aquma, boleh sebut li aquma. Mana-mana lepas lam kita boleh sebut li'an aquma. Kalau kita nyatakan jelaslah, senanglah, kita sebut li'an aquma. Aquma fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Kalau kita sebut li aquma, juga aquma tu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan jawazan. Kita tak boleh sebut mansubun bilam, sebab lam bukan amil nasab binafsihi. Yang kita akan sebut bi tu cuma 4 perkara je: an, lan, izan, kai. Okey, dalam 4 ni, dia dalam nahwu ni, apa-apa benda yang awamil, kita akan ada satu benda kita panggil ummul bab. Contoh dalam huruf ataf, waw. Huruf qasam, waw contohnya. Okey, dalam amil nasab, an ni kita panggil ummul bab, maksudnya amil utama. An ni kita panggil ummul bab, amil utama dalam amil nasab. Sebab apa? Sebab ni lah. Sebab an ni boleh menasab fi'il mudhari' dalam keadaan zahir, boleh menasab fi'il mudhari' dalam keadaan mudmar. Sebab tu dipanggil sebagai ummul bab. Okey, itu taksim yang kedua bagi amil nasab. Nasibun bi an mudmarah jawazan. Apa dia? La mukai. Yang terakhir, nasibun bi an mudmaratan wujuban. Tinggal berapa? 4 nombor 1, yang kedua ada 1. Jadi tinggal berapa lagi? Ada 5 lah yang berbaki. Lamul juhud, ada hatta, dan al-jawabu bil fa, bil waw ataupun bi au. 5 yang terakhir, kalau kita jumpa dalam Al-Quran macam mana nak i'rab, kita akan i'rab fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban. Bukan kita sebut bila mil juhud. Sebelum ni mungkin ada yang nampak hatta amil nasab, mansubun bi hatta. Tak, hatta bukan amil nasab bi nafsihi, juga nasab bi an mudmarah, bahkan wujuban, bukan jawazan. Apa? Hatta yang surah, hatta yajtahida. Hatta bukan menasab dengan diri dia sendiri, tetapi nasibun bi an mudmaratan wujuban. Itu taksim bagi nawasib. Maksudnya amil nasab yang 10 hakikatnya dia adalah 4, tapi oleh kerana Ibnu Ajrum nak letak kitab untuk mubtadi', kemungkinan kalau sebut 4, lepas ni ada jumpa amil-amil yang lain nasab, padahal tak nampak amil tersebut. Jadi dia terus ringkumkan kepada 10. Walhal 6 yang terakhir tersebut ada an yang tersembunyi. Boleh? Okay, ada masalah? Anda tahu perlu tak nyatakan satu persatu amil? Kalau boleh an boleh tak?
Nak tulis apa? Dekat mana? Dekat jawazan kita boleh tulis an, boleh tinggal. Tapi bila sebut mudmaratan wujuban, wajib sembunyi. Jadi tak boleh tulis an. Selepas hatta, selepas lamul juhud, selepas al-jawabu bil fa wal waw ataupun au, dalam kelima-lima ni tak boleh nyatakan an. Sebab apa kat sini disebut mudmarah ni maksud dia sembunyi. Mudmarah ni maksud dia sembunyi. Maksudnya an tu hukum sembunyi dia adalah wajib. Jadi tak boleh nak nyatakan an tersebut. Tapi hakikatnya an tu wujud. Beza wujuban dengan jawazan tu, beza dia dekat sini, dekat selepas lam, antum boleh letak an, boleh buang an. Ada dalam Quran. Dalam Quran ada dua-dua. Ayat dia lebih kurang. Lian. Tak apa, tak datang. Tapi ada dua-dua. Ada yang selepas lam tu ada an, ada selepas lam tu tak ada an. Sebab hukum dia harus. Tapi lamul juhud, hatta, al-jawabu bil fa, al-jawabu bil waw dengan al-jawabu bi au, kelima-lima tu wajib sembunyi an. Tapi kalau jumpa lima amil ni, fi'il mudhari' selepasnya macam mana nak i'rab? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban. Kalau jumpa fi'il mudhari' selepas la mukai ataupun la muta'lil, fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan jawazan. Kalau jumpa fi'il mudhari' selepas empat amil pertama tu, baru terus sebut mansubun bi an, mansubun bilan, mansubun bi izan dan mansubun bi kai. Boleh? Perlu tahu satu persatu tak amil? Perlu detail kan? Kena kejar masa tak? Perlu paling kurang kita tahu secara detail untuk amil binafsihi. Kalau kita nak tinggal yang 6 akhir tak apa, sebab dia bukan amil. Start pada la muta'lil. La muta'lil hakikatnya dia apa? Dia huruf jar. La muta'lil tu contoh kita sebut liyaquma. Lam tu bukan nasib. Sebenarnya lam tu huruf jar. Okey, step tu akan tahu lepas ni. Lepas kita bincang amil nasib binafsi. Okey, kita ambil an. An ni macam mana kita nak i'rab an? Kalau macam ni kita tak akan masuk jawazim lagi ni. Tak apa kita ambil nawasib je. Anda ingat nak habiskan jawazim sekali. An kita akan sebut harfu masdarin wa nasbin. Harfu masdarin kita sangat an okey. Harfu masdarin wa nasbin. Harfu masdar wa nasb. Cara nak i'rab dia. Okey. Kenapa dinamakan nasab? Jelaslah sebab dia menasabkan fi'il mudhari' selepasnya. An kita panggil harfu masdarin wa nasbin. Nasab kita tak bincang sebab jelas dia menasabkan fi'il. Kenapa dinamakan haraf masdar? Kat sini mungkin boleh bincangkan. Dengarlah, kalau yang tak dapat tangkap buat-buat dengarlah. Haraf masdar. Kenapa dinamakan haraf masdar? Sebab bila antum jumpa an, bila masa antum jumpa an bersama apa yang selepasnya, an plus dengan benda yang ada selepasnya sama dengan masdar. An bersama apa yang selepasnya. Kenapa nak cakap apa selepasnya? Mungkin lepas dia tu isim, mungkin lepas dia tu fi'il. Tapi kita sekarang dia lambat fi'il mudhari'. Dia sama dengan masdar. Contoh anda sebut an tasumu, ayat Quran, wa an tasumu. An tasumu ni bersamaan dengan siyamukum. I'rab jadi mubtada. Sifat dia cumanya bila antum jumpa an bersama fi'il mudhari' ataupun jumlah ismiyah selepasnya, kita boleh takwil sebagai masdar. Wa antasumu khairul lakum, takdir siyamukum khairul lakum jadi mubtada dan khabar. Kalau tidak sampai sudah khairun khabar, tapi antasumu takkan nak jadi mubtada. Macam mana nak jadikan antasumu mubtada? Takwil masdar hasil daripada gabungan an dan fi'il mudhari'. Sebab tu dinamakan sebagai haraf
masdar. Apa yang dimasukkan dengan harf masdar? An bersama selepasnya boleh ditakwil sebagai masdar. Huruf masdar ni ada berapa? Kita ada an, kita ada anna, kita ada kai. Satu lagi. Apa satu lagi? Astaghfirullahaladzim. 4. Apa dia? Aywa, ma. An, anna, kai dan ma. 4 ni kita panggil huruf masdariyah. Dia bersama selepasnya boleh ditakwil sebagai masdar. Sebab tu dia panggil harfu masdarin wa nasbin. Nasbin sebab selepasnya nasab, masdar sebab dia bersama selepasnya boleh ditakwil sebagai masdar. Okey. Jadi tapi tak perlulah hantar i'rab sepanjang tu. Terus an harfu masdarin wa nasbin, tasumu fi'lun mudhari'un. Macam mana ni? Tasumu. Macam mana i'rab? Fi'il mudhari' mansub ke marfu' ke majzum? Mansub. Wa alamatu nasbihi hazfun nun. Sebab apa? Li'annahu af'al khamsah. Sebutnya itulah. Tapi sebenarnya kalau nak sampai ke matlamat memang kena sebut antasumuni, ta'wil masdar dia jadi mubtada, khairun tu jadi khabar. Okay, itu syahid kita nak nyatakan kenapa an dinamakan haraf masdar. Boleh? Kita ada lan. Lan ni kita panggil harfu nafyin, nasbin wa nafyin wa istiqbal. Tak nasab dulu tak apa. Harfu nasbin wa nafyin wa istiqbal. Harfu nasbin, lan yang pertama harf nasab. Sebab apa? Dia menasabkan fi'il mudhari' selepasnya. Wa nafyin, kenapa nafi? Sebab selepas fi'il mudhari' selepasnya maksudnya negatif lah, nafi. Yang terakhir wastiqbal, dan nafi tu nafi secara selama-lamanya. Lan tanalul birra, sama sekali kamu takkan dapat. Maksudnya 3 peranan dia. Tapi tak wujud kat sini masdar. Maksudnya lan dengan selepasnya tak boleh ditakwil sebagai masdar. Dia sebab dia lan harfu nasbin wa nafyin wastiqbal. Menasabkan selepasnya, menafi fi'il selepasnya, dan fi'il selepasnya berubah menjadi mustaqbal. Asalnya fi'il mudhari' ni boleh 2 ihtimal, boleh sekarang, boleh akan datang. Tapi bila masuk lan, dia menafikan fi'il tersebut, dan nafi tu hanya akan datang, tak boleh yang sekarang. An, lan. Yang ketiga kita ada izan. Antum nak tulis nun boleh, nak tulis alif pun tak apa. Izan. Okey, an dan lan. An dan lan. Okey, kita ada amil nasib bin nafsi ni, kita ada 4 kan. Nombor 1 an, nombor 2 lan. 2 ni antum tak boleh fikir. Tak payah fikir, dia orang beramal tanpa syarat. Ada je dia, selepas tu terus mansub. An dan lan beramal tanpa apa-apa syarat. Cuma an ni kadang-kadang dia sembunyi, kadang-kadang ada. Lan, nampak je lan, confirm mansub selepas dia. Tak ada apa-apa syarat. Izan, mula-mula sekali kita masuk. Apa hakikat izan? Harfu nasbin. Nasbin tak apalah. Wa jawabin wa jaza. Kalau kita sebut harfu jawabin wa jaza, nasab tu tak payah sebut apa. Harfu jawabin wa jaza. Kalau dalam ni sebut apa? Disebut harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Tak apalah, nasbin ke akhir. Nasab jelas. Kenapa jawabin wa jaza? Izan ni dia tak akan datang mula-mula. Dia biasanya hasil daripada jawapan. Contoh kita sebut sa'ati ilaika ghadan, aku akan datang kepada kamu esok. Izan ukrimaka, oleh tu aku akan muliakan kamu. Maksudnya
izan ni digunakan untuk jawapan bagi salah satu statement ataupun satu ayat lah, dan jawapan tersebut mesti berbentuk satu balasan. Dia kata, contoh dia kata sa'ati ilaika ghadan, aku akan datang kepada kamu esok. Dia kata izan ukrimaka, oleh itu aku akan muliakan kamu. Ukrimaka tu merupakan jawapan dan merupakan balasan, satu balasan kepada ayat tadi. Tadi anda sebut an dan lan beramal sebagai amil nasab tanpa syarat. Izan beramal dengan syarat, bisyurut. Izan semata-mata ada izan, dia tidak menasabkan fi'il selepas. Yang pertama, singkatan dia musaddaratan. Apa dia musaddarah? Dia mesti pada awal ayat. Dia mesti ada pada awal ayat, jangan pada tengah-tengah. Kalau pada tengah-tengah, fi'il mudhari' selepasnya marfu' bukan mansub. Antakuna musaddaratan, maksudnya izan tu kena ada di hadapan. Ma ba'daha mustaqbal, mestilah fi'il mudhari' selepas izan tersebut mustaqbal. Fi'il mudhari' kan ada dua ihtimal, ada hadir dengan mustaqbal. Kalau fi'il mudhari' selepas izan tu fi'il mudhari' yang masuk dia sekarang, fi'il mudhari' tadi marfu' bukan mansub, dia mesti mustaqbal. Contoh dia biasa dalam kitab-kitab dia akan bagi contoh. Contoh lagi kita kata kat dia Zaidun najih, lepas tu dia kata tamu dia kata macam ni lah. Biasa contoh dalam syuzur ataupun qatrun dia kata uhibbuka, kata aku sayang kau, macam itulah. Dia kata izan tasduqu, izan tasduqu, kata aku suka kat engkau. Dia kata izan tasduqu, engkau betul, maksudnya engkau betul. Tasduqu di sini dia nak membenarkan statement kawan ayat tu tak ada terkandung apa-apa masuk istiqbal. Macam ayat anda bagi tadi, saati ilaika ghadan, aku akan datang berjumpa kamu esok. Dia kata izan ukrimaka, bila kau datang esok tu aku akan muliakan kamu, benda tu akan berlaku, akan datang. Ini dia kata uhibbuka, lepas tu dia balas izan tasduqu. Dia nak kata oh betul lah, aku tahu engkau sayang aku, macam tu. Jadi ayat tasduqu di sini berertihal, bukan bermaksud istiqbal. Jadi ketika ini izan tak beramal dan fi'il mudhari' kita akan i'rab fi'il mudhari' marfu' bukan mansub, dan izan ni tidak beramal, la amala laha. Boleh? Itu syarat yang kedua. Syarat yang terakhir, la yafsilu bainaha wa bainal mudhari'i fasilun. Jangan terasing izan tadi dengan fi'il mudhari' selepasnya oleh apa-apa benda yang boleh mengasingkan dia, kecuali kalau yang mengasingkan tu adalah qasam, sumpah, ataupun huruf nida, ataupun la nafiyah. La biasalah, la yang maksudnya tidak. Kalau yang mengasingkan di antara izan dengan fi'il mudhari' tu qasam, nida ataupun la nafiyah, tak bagi kesan, tetap izan tadi beramal. Tapi kalau yang mengasingkan tu maf'ulun bih, ataupun yang mengasingkan tu maf'ul yang lain, contohnya ketika tu selepas izan dia akan berbaris di hadapan, marfu' bukan mansub. Kalau qasam contoh kita sebut izan wallahi ukrimaka, tetap baris atas, sebab qasam ibarat fasil yang tidak memberi kesan. Qasam ni kita panggil huruf ibarat dia menceraikan, tapi cerai yang tak bagi kesan apa-apa untuk hukum. Misalnya izan tetap beramal kepada fi'il mudhari' selepasnya. Macam tu juga nida. Contoh kita kata izan ya akhi ukrimaka,
Ya akhi tadi juga tak bagi kesan. Izan boleh beramal menasabkan ukrimaka sebab qasam dan nida tak bagi kesan. La nafiyah, contoh kita kata izan la yanjaha. La tadi tak diiktibar sebagai fasil, izan tetap beramal menasabkan yan jaha. Selain daripada tiga yang disebut, contoh kita kata izan, kita takdimkan maf'ulun bih. Izan Zaidan yadribu, apa-apalah contoh dia. Tapi kalau kita fasilkan antara izan dengan fi'il mudhari' oleh apa-apa fasil selain daripada qasam, nida dan la nafiyah, ketika tu fi'il mudhari' setelah itu berbaris di hadapan sebab marfu' bukan mansub. Boleh? Jadi an dan lan tak timbul masalah sebab dia nampak je dia terus beramal. Izan perlu ada tiga syarat. Yang pertama, izan tadi perlu berada di awal ayat. Yang kedua, selepas fi'il mudhari' selepas tu mesti mustaqbal, jangan fi'il mudhari' masuk ada hal macam izan tasduqu tadi. Yang terakhir, jangan ada fasil di antara izan dan fi'il mudhari' selepasnya. Boleh? Okey. Yang keempat, kita ada kai. Kai apa hakikat dia? Harfu masdarin wa nasbin. Tadi anda sebutkan huruf masdar ada empat. An, kai, anna dengan ma. Jadi kai termasuk dalam haraf masdar. Jadi tak perlu ulang lah. Apa yang dimasukkan dengan sab? Maksudnya apa-apa fi'il mudhari' selepas kai dia menasabkan fi'il tersebut. Kenapa kai haraf masdar? Sebab kai bersama fi'il mudhari' selepasnya boleh kita jadikan masdar. Boleh kita jadikan sebagai masdar. Contoh kita sebut, anda sebut jitu likai ukrimaka. Jitu likai ukrimaka. Kai bersama ukrimaka ni boleh ditakwil sebagai masdar. Boleh anda sebut jitu ikraman laka. Maksudnya kai ukrimaka tu bersamaan dengan ikraman laka, ikraman iyaka, samalah. Itu yang dimasukkan dengan kai haraf masdar dan nasab. Nasab sebab dia menasabkan fi'il selepasnya. Masdar sebab dia bersama fi'il selepas itu boleh kita takwilkan sebagai masdar. Tapi kebiasaannya sebab kai ni berarti sebab, kita akan jadikan dia maf'ul li ajlihi lah. Jitu ikraman. Walaupun kita tak masuk tajuk dia lagi, tak apalah. Sebenarnya kai ada perbahasan panjang sikit, tapi anda tak sebut. Memadai dengan hakikat dia adalah haraf masdar dan nasab. Sebab kai ni syarat dia satu lah, senang. Syarat dia satu. Syarat kai ni dia nak jadi nasab dengan diri dia. Bila masa kita nak cakap fi'il mudhari' tu mansubun bi kai, syarat dia mesti didahului oleh lam. Mesti kai tadi didahului oleh lam. Sama ada lam tu disebut secara jelas ataupun secara muqaddar. Boleh juga kita sebut jitu kai ukrimaka. Kenapa nasab? Aku niatkan lam. Sebelum kai tu niatkan lam. Boleh. Tapi kalau tak ada langsung niat lam dan sebut jitu kai ukrimaka, tetap ukrimaka, tapi ketika tu bukan kai yang menasabkan fi'il mudhari'. Tengok. Kalau tak sebut kan tak pening kan? Dah pening kan? Salah pergi sebut. Tak apa. Tapi nak kata syarat dia, bila sebut kena panjangan. Syarat dia mesti ada lam, tak kira lam tu ada ataupun lam tu ada dalam niat mutakallim tadi. Okey, selama mana lam tu ada dalam niat mutakallim, ukrimaka tu kita akan sebut fi'il mudhari' mansubun bikai. Tapi kalau tak wujud lam, kalau lam tu tak wujud,
dia akan mansub juga, jitu kai ukrimaka. Tapi anda kata ada niat lam tak? Oh, tanya dulu nak i'rab ni, ada niat lam tak? Tak ada niat. Kalau tak ada niat, jitu kai ukrimaka, ukrima di situ duduk bawah bahagian yang kedua. Maksudnya apa? Mansubun bi an mudmarah. Mansubun bi an mudmarah. Bila antum sebut jitu kai ukrimaka, tetap sebut fi'il mudhari' mansub, tapi tak boleh sebut mansubun bi kai, kena sebut mansubun bi an mudmaratan jawazan. Tengok macam nak sebut tapi tak nak sebut. Kenapa? Tak ada orang tanya pun kenapa. Kenapa perlu bezakannya tu? Nak tahu tak? Perlu tahu kan? Perlu tahu tak apalah. Sebab apa? Sebab apa perlu ada lam? Lam maksud dia apa lam? Kebiasaannya lam maksud apa? Untuk, kerana, sebab. Lam ta'lil. Kai sama lah kan? Supaya, kerana. Maksudnya dua-dua peranan dia ta'lil. Jadi kai ni ada kai masdar dan nasab, ada kai yang kedua maksud dia kai ta'lil. Ada kai ni nama dia kai ta'lil. Kai ta'lil, bila kai ta'lil dengan lam ta'lil sama peranan dia. Dia seolah-olah lam ni dalam amil dia huruf apa? Huruf jar. Kai ta'lil juga adalah huruf jar. Lam dengan kai, kalau maksud dia ta'lil, kedua-duanya huruf jar. Oleh kerana kai ni ada dua, ada kai ta'liliyah, ada kai masdariyah. Macam mana nak bezakan di antara kai tu kai masdariyah ataupun kai ta'liliyah? Kena ada lam. Bila ada li kai, orang Arab takkan sia-siakan, dia takkan ulang dua benda yang satu maksud. Dah lam ni maksud dia ta'lil, confirm kai ni maksud dia masdariyah. Tapi kalau tak ada lam, ihtimal lam kai ni mungkin ta'liliyah, mungkin masdariyah. Bila ada ihtimal, dia bukan amil nasab tapi dia huruf jar, macam lam ta'lil juga. Jadi siapa yang menasab? An mudmarah, yang tersembunyi. Ada yang faham, ada tak faham? Sekali lagi, kalau sebut kai tadi berhenti, tak timbul isu dah. Okey, sekali lagi, kai kita dalam perbahasan nasibun binafsihi. An dan lan tak ada syarat. Jumpa je an, jumpa je lan, terus fi'il mudhari' selepasnya mansub. Izan ada 3 syarat. Mesti izan tu duduk mula-mula, mesti fi'il mudhari' selepasnya mustaqbal, jangan ada pengasing di antara izan dan fi'il mudhari' selepas itu. Kai juga ada syarat. Apa syarat kai? Mesti ada lam secara jelas ataupun lam secara niat. Kenapa perlu kepada lam? Untuk mentakyinkan bahawasanya kai itu bukan kai ta'liliyah, tapi kai itu kai masdariyah. Sebab yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung adalah kai masdariyah. Sebab apa? Kai ta'liliyah ni huruf jar macam lam. Cuma dalam jurumiyah mula-mula sebut 9 kan, tak sebut kai. Sebab huruf jar secara tafsirnya ada lagi banyak. Hatta sendiri sekalipun. Boleh? Nampak? Kalau tak nampak ilah tu, ingat syarat dia kai. Kalau kita nak sebut mansubun bi kai, mesti ada lam. Boleh? Simpan tu je. Kalau tak ingat yang belakang, tak dapat tangkap yang belakang tu, sebab itu pun dah masuk macam bukan mubtadi' dah tu, dah keluar sikit. Lam tu lam ta'lil. Sebab bila sebut lam tu lam ta'lil, Arab takkan himpun dua amil maksudnya satu. Bila lam tu lam ta'lil, confirm kai tu bukan kai ta'lil. Jadi kai itulah amil nasab binafsihi. Tapi bila tak ada lam, kai itu tak ada kekuatan tersebut sebab tak wujud lam. Jadi kemungkinan kai itulah yang membawa maksud supaya ataupun kerana. Jadi kena cari amil nasab yang lain. Siapa amil nasab dia? An mudmarah, yang tersembunyi. Kalau tak faham, ulang kamera. Boleh? Habis amil nasib binafsi. Tak apa, kalau tak faham kita ulang minggu depan insyaAllah. Menyeru sautan Syekh Sain. Tak payah kerja habis, kita bagi fahamnya insyaAllah. Okey, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9, nombor 10 kita tak perlu detailkan. Dia sebenarnya kalau anda dengan Syekh Ibrahim Mali, Syekh masa nak ambil daurah Tuhfah Saniyah, dia taksim lain tau. Dia taksimkan amil nasab ni. Sebab anda tak nak taksim itu, cakap jadi pening. Nasibun binafsihi dengan nasibun bi ghairihi. Antum cuma gambar, anda tak tulis. Kalau tulis ada dua taksim pula. Dan nasibun bi ghairihi tu dia pecahkan kepada huruf ataf dengan huruf jar.
dipecahkan kepada huruf ataf dan huruf jar. Apa yang Syekh Ibrahim Mali yang ambil dengan dia, apa yang dia nak sampaikan? Yang nombor 2 dengan nombor 3 ni, 6 amil ni hakikatnya dia bukan amil nasab, tapi dia ada peranan lain. Sama ada peranan dia adalah huruf jar atau peranan dia huruf ataf. Maksudnya jumlah selepas tu adalah ataf sebelum tu, ataupun yang selepas tu majrur dengan. Kena bagi satu contoh, anda tak nak detailkan satu persatu. Lam yang bi'an mudmarah jawazan, dia lam. Contoh bila kita sebut liyaquma, macam mana nak i'rab yaquma? Fi'il mudhari' mansub. Tak, jangan sebut alamat tu mansub dengan apa? Bukan, jangan sebut mansubun bilam. Mansubun bi'an mudmarah jawazan. Lam ni adalah lamut ta'lil, huruf jar. Company. Lam ni adalah huruf jar. Tak ada soalan ke? Tak ada isu. Apa isu dia? Apa isu dia? Huruf jar masuk. Padahal dalam mula-mula muqaddar fal ismu yu'rafu bil qafdi al-kasri wa hurufil qafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal kafu wal lam. Katalah lam ni lam ta'lil, huruf jar masuk kepada fi'il mudhari' yaqum. Kena huraikan. Dalam yaquma ni sebenarnya ada apa? Siapa yang menasabkan dia? An. Jadi ayat asalnya an yaquma. Tadi akan anda dah sebut an campur dengan benda yang bersamanya sama dengan masdar fi'il ke isim? Isim. Jadi lam ni masuk kat siapa? Masuk pada masdar. Asal dia liqiyamihi. Boleh? Walaupun ada yang tak dapat tangkap. Sekali lagi. Hakikat start nombor 6, anda tak nak buat satu persatu. Nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9, nombor 10. Anda ambil lam je. Liyaquma. Lam ni sebenarnya bukan haraf nasab, tapi dia lam ta'lil. Lam ta'lil ni apa? Huruf jar. Huruf jar, nama pun huruf jar. Macam mana huruf jar nak menasabkan fi'il mudhari'? Jadi yaquma di sini macam mana nak i'rab? Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan jawazan. Dengan kata lain, boleh sebut liyaquma, boleh sebut li'an yaquma. Timbul isu macam mana huruf jar masuk pada fi'il mudhari'? Hakikat an apa? Harfu masdarin wa nasbin. Haraf masdar. Apa yang dimasukkan dengan haraf masdar? An bersama fi'il selepasnya sama dengan masdar. Jadi lam tu hakikatnya masuk kepada masdar, bukan masuk kepada fi'il. Okey, jadi yang betul-betul lam nasab adalah an, lan, izan dan kai. Start daripada nasibun bi an mudmarah jawazan dan nasibun bi an mudmarah wujuban. Hakikatnya amil-amil tersebut masuk kepada an bersama fi'il mudhari' yang boleh ditakwil dengan masdar. Boleh. Jadi tak ada masalah lah walaupun dia tu huruf jar, sebab huruf jar tu masuk kepada masdar dan masdar adalah isim bukannya fi'il. Okey, cuma nak nyatakan. Okey, apa yang dimasukkan dengan lamul juhud? LT masing-masing ikut Syekh Said tadi. Lamul juhud ni macam mana nak kenal? Lam yang didahului masbuqan bi makana ataupun lam yakun. Mana-mana lam, macam mana nak bezakan lam juhud dengan lam ta'lil? Itu je. Macam mana nak bezakan lam juhud dengan lam ta'lil? Lamul juhud ni didahului oleh perkataan ma kana ataupun lam yakun. Maksudnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ada? Itu jumpa lam. Jadi apa-apa yang didahului oleh lam yakun ataupun ma kanallahu liyu'azibahum. Jadi lam tu nama dia bukan lam ta'lil, tapi kita panggil sebagai lamul juhud. Nak kenal lamul juhud, tengok sebelum tu ada perkataan ma kana ataupun perkataan lam yakun. Jadi fi'il mudhari' selepas ni macam mana nak i'rab? Kita akan sebut fi'il mudhari' marfu'un mansubun bi an mudmaratan wujuban. Beza lamul juhud dengan lamul kai.
Selepas lamul kai boleh sebut an, boleh buang an, tapi selepas lamul juhud wajib buang an. Dan an tersebutlah amil nasab yang sebenar. Hatta kita panggil harfun tufidul ghayah, harfun yufidul ghayah, haraf yang menunjukkan maksud matlamat. Macam tu juga hatta pun yang menasabkan bukan dirinya sendiri tetapi an selepasnya. Sebab hatta pun sebenarnya huruf jar juga. Begitu juga al-jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Hakikatnya adalah huruf ataf. Hakikatnya fa, waw dan au ni adalah huruf ataf. Fa di sini fa sababiyah, waw di sini kita panggil waw ma'iyah. Contoh-contoh dia antum boleh ambil dalam Tuhfah Saniyah. Cuma syarat 3 akhir ni. Syarat fi'il mudhari' selepas fa, selepas waw, selepas au, dia nak mansub, syarat dia mesti didahului oleh nahi ataupun talab lah. Maksudnya talab ataupun nafi, didahului oleh talabun au nafyun. Tak perlu perincikan lah, tapi itu syarat dia. Mungkin kita peringkat pertama ni kita ambil nasib tu terbahagi kepada dua, nasibun bi nafsihi dengan nasibun bi ghairihi. Yang bi ghairihi tu ada an mudmarah jawazan, ada an mudmarah wujuban. Okey, setakat tu insya-Allah. Minggu depan sebelum kita start jawazim, kita ulang sekali lagi nawasib untuk bagi nampak jelas insya-Allah. Ada soalan setakat tu? Ya, saya. Fa tu sababiyah ke fa ataf? Sababiyah. Fa sababiyah, waw ma'iyah. Sebut itu. Au boleh sebut haraf ataf. Tapi fa tu fa sababiyah, waw tu waw ma'iyah. Sebab memang dia membawa maksud tu dalam jumlah tu. Cuba contoh anda sebut. Anda sebut zakir kan. Contoh zakir fatan jaha. Zakir fatan jaha. Muzakarah lah, fatan jaha. Jangan sebab muzakarah tadi kamu akan ajah. Jadi fa tu panggil fa sababiyah. Zakir fatan jaha. Lepas tu zakir watan jaha. Muzakarah lah. Dengan muzakarah tadi wa tu maksudnya waw ma'iyah. Dengan muzakarah tadi kau boleh berjaya. Zakir fatan jaha. Jadi sebut zakir fi'il amar, fa sababiyah, tanjaha fi'ilun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban. Syarat tadi, sebab tu syarat fa, syarat waw dan au mesti didahului oleh talab ataupun nafi. Apa dia talab? Talab ni sama ada amar ataupun nahi, ataupun jumlah nahi, nafi. Nafi ni jumlah yang maksud tidaklah. Apa-apa jumlah tu baru boleh fa, au ataupun selepas waw tadi fi'il mudhari' yang tadi nasab. Okay, ada soalan? Macam mana i'rab? Yang kat mana? Liyaquma. Sebut lam, lamut ta'lil. Yaquma fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan jawazan. Macam tu je. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya. Macam mana? Yang nombor 2, nombor 3 tu semuanya mansub dengan an. Sebab tu an dipanggil sebagai umul ba'. Sebab an beramal secara mudmarah, beramal secara zahirah. Maksudnya yang nombor 2 mula yang ambil yang ke-6, 7, 8, 9, 10 tu hakikatnya semua an. Hakikatnya semua an, semua kembali kepada an. Sebab apa an? Sebab an, hasil an bersama selepasnya kita boleh takwil dengan masdar. Jadi hakikatnya ke-6 huruf tu masuk kepada masdar. Ada soalan? Boleh? Pecahan mubasyarah. Pecahan mubasyarah. Apa dia? Yang mabni dengan mubasyarah. Nak tahu yang tu? Pecahan mu. Pecahan dia? Nak dia tak ada pecahan pun. Semua af'al khamsah. Tadi kan ana hul kan mubasyirah, tapi ada orang tanya kenapa perlu sebut nun taukid al-mubasyirah? Sebab apa? Nak keluarkan af'al khamsah kalau berhubung dengan nun taukid. Okey, kalau kita sebut yadribu, kita sambung dengan nun taukid, dia akan jadi yadribanna.
tadribu jadi tadribanna. Tapi mana-mana af'al khamsah, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani dan taf'alina, kalau kita sambung dengan nun taukid yang berhubung dengan nun taukid, sebelum nak sampai ke nun taukid tu ada waw, ada nun, ada alif, ada nun, ada ya, ada nun. Jadi tak ada mubashir. Bila tak ada mubashir, hilanglah hukum tu. Bila hilang hukum tu, dia kembali kepada marfu', mu'rab, dia tak mabni. Yaf'alunanna, jadi yaf'alunanna, dia akan jadi isu ketika contoh dia mansub ataupun ketika dia mansub atau majzum, sebab nun tadi dibuang. Masa tu baru akan timbul, akan nampak dia punya perbezaan. Contoh, la yasjununnahu hatta hin, ayat Quran. La yasjununnahu ke la yasjununnahu? Dalam surah Yusuf, la yasjununnahu ke la yasjunannahu? Itu la yasjunanna wa la yakunanna. Ayat 32 la yasjunanna. Ayat yang ke-35 la yasjununnahu. Ada dua dalam surah Yusuf, dalam muka yang sama. Yang atas tu la yasjunanna. La yasjunanna. Ayat yang kedua la yasjununna. Padahal mana-mana fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid mabni alal fathi. Okey, la yasjunanna selesailah. Mana akhir sajana fi'il mudhari' dia? Sajana. Jadi huruf akhir apa? Nun. Jadi nun tu kena mabni alal fathi. La yasjunanna. Okey. Tapi dekat la yasjununnahu, nun tu apa? Baris depan. Sebab hakikatnya ayat asal dia yasjununanna. Dia bukan, tak apalah, tak payah bincang banyak, tapi itulah yang dimaksudkan. Siapa yang nampak gambaran tu dia faham tu lah. Siapa yang tak dapat tangkap tu stop, tak payah tanya. Tapi maksudnya nak bezakan af'al khamsah dengan fi'il selain pada af'al khamsah. Okey, boleh? Ada soalan? Ya. Illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa? Surah apa? Illa liya'budun. Anda kena tengok i'rab dia lain, tak perasan kau. Tapi kat situ jadi bukan nasib lah. Sebab bukan, salah. Illa liya'budun. Wa nun tu asal ayat dia apa maksud kat situ? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan kan jadi ni lah. Ya'budun tu menyembah, mereka menyembah aku. Ayat macam tu, menyembah aku. Kalau menyembah aku dalam masalah apa? Mereka menyembah aku. Ya'budunani. Nun yang ada tu, nun tu, ni akhir tu. Nun tadi dibuang, asal dia ya'budunani. Nun af'al khamsah tu dibuang, dia illa liya'budunani. Nun tu buang, yang nun yang ada tu nun wiqayah. Nun wiqayah yang bersambung dengan ya mutakallim. Jadi dalam Al-Quran kan sebut nun, sebenarnya ada ya dibuang. Ada ya yang dibuang. Macam dalam surah ayat surah Ibrahim, akan tersebut khafa maqami wa khafa wa'i. Khafa maqami wa khafa wa'id, takut kepada janji. Jadi apa? Maf'ulun bih ke apa? Wa'id tu, dia takut kepada janji. Wa'id jadi maf'ulun bih, tapi baris dia wa'idi, dal tu berbaris di bawah. Macam mana nak i'rab? Khafa wa'idi, dia tulis bagi bawah kalau anda surah Ibrahim. Khafa wa'idi, asalnya wa'idi ada ya yang mutakallim, janji aku, tapi dia buang ya, dal tu berbaris di bawah.
Sama tadi illa liya'budunani, fi'il tu mansub, buang nun. Tapi yang nun yang ada tu adalah nun wiqayah yang sambung dengan ya mutakallim. Boleh? Nampak tu? Nampak kan? InsyaAllah. Ada soalan? Tak ada? Boleh? Okay, InsyaAllah esok minggu depan sebelum kita campur masuk jawazim, kita akan ulang sekali lagi InsyaAllah Nawasil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما فاردده إلينا عند حاجاتنا يا رب العالمين اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.